Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Oktober bersama saya Wan Kamarudin Nur Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Dua beradik maut terkena renjatan elektrik ketika mandi. Juga PDRM nafi keluar amaran kegiatan culik dan jual organ. Dua beradik lelaki maut akibat terkena renjatan elektrik ketika sedang mandi di dalam sebuah besin di perkarangan rumah mereka di Kampung Teras Jernang, Bandar Baru Bangi petang semalam. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof dalam satu kenyataan hari ini berkata bapa mangsa yang merupakan pengusaha kedai makan mendapati anaknya sudah tidak bernyawa setelah kembali ke rumah. Kedua-dua mangsa masing-masing berumur 10 dan 9 tahun itu merupakan anak kedua dan ketiga daripada 4 beradik. Ketika kejadian, ibu mangsa berada di dalam rumah. Menurut bapa mangsa, anaknya meninggal dunia berpunca dari renjatan elektrik yang mengalir dari sebatang besi penyedai baju. Sementara itu, Tenaga Nasional Berhad TNB mengesahkan berlaku geseran dari wayar tepi rumah terus ke zinc menyebabkan wayar tersebut luka dan arus elektrik mengalir melalui besi penyedai baju itu. Wan Kamarul Azran berkata hasil siasatan turut mendapati kedua-dua mangsa terkena renjatan elektrik apabila bersentuhan dengan besi penyedai baju yang berada di tempat mandi. Mayat kedua-dua mangsa akan dibedah siasat selepas ujian saringan COVID-19 di Hospital Serdang. TNB dalam satu kenyataan berkata siasatan awal pihaknya bersama Suruhanjaya Tenaga ST mendapati tidak berlaku talian atau wayar terputus daripada tiang TNB dan terjatuh di atas bumbung rumah dua beradik yang maut dipercayai terkena renjatan elektrik. Dan ia sekaligus menafikan dakwaan pihak tertentu bahawa berlaku hal sedemikian dan TNB dalam pada itu meminta kerjasama orang ramai agar tidak membuat spekulasi mengenai punca kejadian sehingga siasatan selesai sepenuhnya dan sebagai menghormati keluarga mangsa. Polis sedang menyiasat kes dua lelaki yang dipercayai melepaskan tembakan di hadapan sebuah rumah di Sitiawan, Manjung semalam dan Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata hasil pemeriksaan mendapati terdapat kesan lubang pada cermin belakang dipercayai akibat tembakan dan menemukan kelongsong peluru di bawah kenderaan. Siasatan rakaman kamera litar tertutup mendapati dua lelaki menaiki sebuah motosikal jenis Yamaha Waisuku tanpa nombor pendaftaran dan melepaskan sedas tembakan lalu terkena kenderaan mangsa. Suspek kemudiannya cuba melepaskan tembakan ke arah hadapan rumah namun dipercayai pistol suspek gagal berfungsi sebelum melarikan diri. Terdahulu isteri mangsa terdengar bunyi letupan di luar rumah pada pagi semalam dan tidak mengendahkan bunyi tersebut. Mangsa yang tinggal bersama isteri dan dua anaknya hanya menyedari kerosakan pada cermin belakang kereta mangsa sekitar jam 12.45 tengah hari ketika dia keluar untuk mengambil barang. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971. Orang ramai yang mempunyai maklumat kejadian diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Kanan Ibu Pejabat Polis Daerah Manjung ACP Muhammad Azzalan Abdul Karim di talian tertera atau Balai Polis Berhampiran untuk membantu siasatan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersetuju pilihan raya umum ke-15 PRU 15 diadakan tahun ini dan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mazhir Khalid berkata tarikh sebenar bagi PRU bagaimanapun akan diserahkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri dengan mempertimbang pelbagai faktor. Jadi ada banyak pilihan raya ni macam-macam calonnya, fulusnya, jenteranya macam-macam lah. Adakah kita ready dari segi jentera? Adakah kita ready dari segi kewangan? Adakah kita ready dari segi calon? Macam-macam. Selain
Itu je. Maksudnya kesediaan PM untuk tahun ni tu macam mana dalam Yalah, lebih kurang macam tu. setujulah. Principally setuju diadakan lah. Cuma nak tengok timing tu serah kat PM. Condong ke tahun ni lah. Ianya boleh kata secara asasnya setuju untuk diadakan tahun ni. Lebih kurang. 5 pemimpin tertinggi UMNO atau lebih dikenali sebagai Top 5 semalam memulakan mesyuarat yang dipercayai berlangsung di Ibu Pejabat UMNO di Menara Dato' On. Pertemuan itu dihadiri Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden Muhammad Hassan serta 3 naib presiden iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Mahzir Khalid. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan jelajah mini karnival Felkra Keluarga Malaysia di Pasir Mas hari ini. Dalam sidang media itu juga Datuk Seri Mazir berkata Kementerian Pembangunan Luar Bandar ketika ini dalam proses memuktamadkan untuk melupuskan hutang peserta Felkra yang tertunggak membabitkan nilai RM230 juta. Kita pun tengok, kita kaji masalah di seluruh negara ni. Ada yang berkaitan dengan hutang tertunggak peserta Felkra lah yang banyak. Yang Datuk Chairman Felkra sebut tadi ada lebih kurang 20,000 peserta Felkra. Dan kita sedang muktamadkan bagaimana nak melupuskan nama hutang tu. Hutang tu lebih kurang 230 juta. Kerajaan kini katanya sedang memuktamadkan mekanisme pelupusan hutang sebelum ia diumumkan secara rasmi. Kementerian Kesihatan KKM memerlukan sekurang-kurangnya 218 pakar perubatan paliatif bagi populasi 32 juta rakyat negara ini. Dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata ketika ini kementeriannya hanya mempunyai 19 pakar paliatif dan 32 pakar perubatan pelatih yang hanya mampu menampung 15% rawatan sahaja berbanding anggaran 150,000 pesakit dewasa yang memerlukan rawatan tersebut. Jelas Khairi Jamaluddin, kepakaran perubatan itu amat diperlukan berikutan kadar penghidap penyakit kronik semakin meningkat. Kita sasarkan dengan unjuran yang sedia ada, kita akan mencapai 70 pakar paliatif menjelang tahun 2030. Satu lagi strategi adalah untuk memastikan bahawa rawatan paliatif tidak hanya tertumpu kepada hospital semata-mata, tetapi juga di peringkat kesihatan primer, iaitu di peringkat klinik kesihatan dan juga di peringkat domiciliary, iaitu rawatan di rumah. Banyak kes pesakit-pesakit dan juga ahli-ahli keluarga mereka memilih untuk balik ke rumah sekiranya mereka mampu balik ke rumah. Dan mereka memilih untuk mendapat rawatan dan juga untuk mereka berdepan dengan peringkat akhir hayat di rumah masing-masing. Khairi Jamaluddin yang juga ahli Parlimen Rembau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Hospis dan Rawatan Paliatif Sedunia 2022 di Hospital Rembau Negeri Sembilan pagi tadi. Ketika ini terdapat 5 pakar perubatan paliatif di Selangor, manakala masing-masing 1 di Sabah, Sarawak dan Pahang. Manakala di Kelantan, Terengganu dan Perlis, perkhidmatan perubatan tersebut akan berkembang menjelang tahun 2025. Polis Diraja Malaysia PDRM menafikan bahawa pihaknya mengeluarkan amaran berhubung kegiatan penculikan untuk penjualan organ seperti yang tular di media sosial hari ini. Ketua Komunikasi Korporat PDRM ACPA Skandar Guru berkata pihaknya hari ini mengesan mesej bertajuk amaran kepada semua ibu bapa dan penjaga harga organ di Malaysia yang turut menyaraikan harga organ seperti jantung, buah pinggang, mata, paru-paru dan hati. Beliau berkata mesej itu mendakwa kononnya PDRM mengeluarkan amaran kepada ibu bapa supaya berhati-hati dengan 2 kenderaan berwarna putih yang dikatakan terlibat dalam kegiatan penculikan manusia dan penjualan organ, terutama kanak-kanak berusia bawah 15 tahun. Namun sehingga kini tiada sebarang laporan polis diterima khususnya melibatkan 2 kenderaan seperti dalam mesej tular tersebut.
Terdahulu tular di media sosial mesej kononnya amaran daripada PDRM mengenai kegiatan penculikan dan penjualan organ termasuk senarai kadar harga organ berharga antara RM10,000 hingga RM800,000. Gempa bumi Sumatera ragut 1 nyawa. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menerusi Yadim Mart menyantuni 50 asnaf di Selangor dengan memberikan bantuan kotak makanan sempena program Free Open Market Suk dan Jualan Rakyat Keluarga Malaysia. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan So berkata, jualan rakyat yang bermula sejak April 2021 dalam masa sama membantu penduduk setempat mendapatkan barang keperluan asas pada harga 50% lebih murah. Apa yang kita lakukan pada hari ini memang sebahagian daripada inisiatif pihak kerajaan yang berterusan untuk membantu rakyat. Dan ini juga sebenarnya sebahagian daripada usaha untuk mempromosi Yadim Mart kerana kita dalam proses dan juga usaha untuk mengembangkan Yadim Mart kepada cawangan yang seterusnya dalam tempoh yang terdekat ini. So itu yang kita lakukan pada hari ini. Beliau ditemui selepas menyempurnakan flag off rider makanan yang akan menghantar bantuan terus ke rumah asnaf terpilih. Sementara itu, Pengurus Besar Yadim Mart Natrah Muhammad Said berkata, sambutan Yadim Mart hari ini di luar jangkaan di mana ia turut dikunjungi penduduk di luar kawasan. Kalau tengokkan sambutan, memang seawal pukul 7.40 tadi dah ada yang beratur. Itu memang apa orang kata, tak sabar-sabar nak masuk lah. Lebih kurang dalam 50 orang yang datang awal tadi. Pengunjung yang hadir juga teruja dengan harga yang ditawarkan kerana bagi mereka harga mampu milik ini dapat meringankan beban mereka sebagai pengguna. Sangat menguntungkan, sangat murah untuk bagi saya yang family yang ramai. Ya. Saya duduk dengan mother-in-law, so ramai dan sangat murah dan menguntungkan kami. So saya harap hari ini akan memberi banyak manfaat untuk orang lain dan alhamdulillah agar berterusan jualan macam hari ini seperti mana hari ini yang dibuat oleh Yadim Mart. Okey. Yeah. Yadim Mart menyasarkan pembukaan cawangan baru dalam tempoh terdekat di Bangi sebagai menyahut aspirasi keluarga Malaysia. Baik, kisah seorang wanita penghantar makanan yang terpaksa membawa anak perempuan cacat penglihatan pernah mendapat perhatian netizen apabila kegigihan wanita itu tular di media sosial awal tahun ini dan tidak mahu menyerah nasib. Azimah Abdul Rahim masih setia sebagai penghantar makanan sehingga kini, memandangkan itu sahaja pekerjaan yang mampu dilakukan dalam masa sama dapat menjaga anak OKU-nya. Azimah Abdul Rahim ditemui kru berita Al-Hijrah di jualan rakyat Yadim Mart di Seri Kembangan sambil mendukung anaknya. Ibu ini gigih menunggang motosikal setiap hari bagi menghantar pesanan pelanggan. Pekerjaan itu dilakukan sejak PKP selepas dia hilang pekerjaan sebagai pembantu kedai Dobi. Masa tu saya tengah tak ada pekerjaan, hilang pekerjaan sebagai pembantu kedai Dobi. Lepas tu nawa itu saya nak buat kerja ni kerana anak. Lagipun masa PKP tu kan tak ada orang nak jaga anak. Lepas tu ada pengasuh pun jaga sambil lewa. Selepas bercerai 2 tahun lalu, Azimah terpaksa bekerja bagi meneruskan kelangsungan hidup. Meskipun terdedah hujan dan panas, Azimah tiada pilihan memandangkan tugas sebagai penghantar makanan lebih fleksibel. Malah anaknya sudah terbiasa dengan rutin harian mereka. Kisah Azimah sebelum ini tular dan mendapat simpati warganet atas pengorbanan seorang ibu tunggal untuk membesarkan anaknya. Unit Peneraju Agenda Bumi Putra giat memajukan industri pertanian, komoditi dan pelancongan di Langkawi bagi memperkasa sosioekonomi Bumi Putra. Ketua Pegawai Eksekutif Teraju Dato' Mat Silmi Abdul Rahman berkata usaha itu selaras dengan naskah Hala Tuju 10 tahun melalui tindakan pembangunan Bumi Putra 2030 atau TPB 2030 yang mampu menjana nilai, peluang pekerjaan serta memenuhi permintaan pasaran.
Semalam satu sesi libat urus diadakan antara teraju bersama pegawai penyelaras aduan Jabatan Perdana Menteri yang turut dihadiri timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Ismail. Kita hari ini ada empat penerima dana bawah program teraju ni, iaitu daripada Universiti Sains Malaysia bagi projek Integrated Multi-Trophy Aquaculture Farming, dan keduanya Langkawi Rainforest yang Berhad berkenaan dengan projek pembinaan resort bertaraf antarabangsa yang berkonsepkan bela persendian di sekitar pantai tengah. Yang ketiganya syarikat Infinity Malaysia Sdn Bhd, iaitu bagi projek pembinaan pembangunan kampung buku Malaysia dan Langkawi Enchanted Forest. Yang ketiga, yang keempat ialah RFK Technologies Sdn Bhd bagi projek pembinaan taman tema berkonsepkan virtual reality di panorama Langkawi Kedah. Inisiatif ini sekaligus membantu usahawan Bumiputera untuk lebih berdaya saing secara global selain membuka lebih banyak ruang serta peluang perniagaan bagi melonjakkan ekonomi negara. Projek-projek pembangunan ini bukan sahaja menjadi daya tarikan, malah menawarkan lebih banyak pilihan kepada pelancong untuk meneroka Pulau Langkawi. Baik, anak-anak yang ditakdirkan autism memiliki keistimewaan tersendiri jika golongan itu diberi peluang untuk meneroka kebolehan serta potensi mereka. Dan menerusi Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia NASOM, anak-anak autism didedahkan dengan pelbagai kemahiran vokasional agar mereka mampu berdikari sekaligus menghapuskan stigma masyarakat terhadap anak istimewa itu. Menurut penasihat NASOM Kuantan Zuwairiyah Muhammad Nur, kesedaran yang kian meningkat terhadap keperluan anak autism menjadikan NASOM semakin mendapat tempat dalam kalangan ibu bapa. Justru persatuan itu memerlukan dana bagi meneruskan usaha-usaha mendidik anak-anak autism. Kita nak memperkenalkan autism ke khalayak ramai, membuktikan kata kanak-kanak autism mampu memberi semula kepada masyarakat dan mampu kita hendak mengatasi stigma. Dan lagipun sebagai NGO sekarang kita perlukan dana yang lebih untuk NASOM. Kita perlu dana yang lebih sebab dengan peningkatan tentang autism, permintaan untuk masuk ke NASOM Kuantan meningkat. NASOM Pahang dalam pada itu mengadakan pesta makanan serta jualan amal sebagai satu usaha untuk mengumpul dana agar lebih banyak aktiviti vokasional dapat dijalankan dengan sempurna. Program yang mendapat kerjasama Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kuantan itu menyediakan lebih 10 gerai jualan termasuk hasil seni kanak-kanak autism. Cubaan rompak undang padah. Pertubuhan Kemanusiaan Peduli Insan meneruskan kempen Container for Syria 2.0 di sempadan Lubnan, Syria. Dan misi bantuan itu bagi mengumpul kelengkapan pakaian sejuk bagi memenuhi keperluan hampir 2 juta pelarian Syria di kem-kem pelarian. Keperluan pakaian sejuk itu termasuklah sarung tangan, maflar, stokin, knitwear, kasut dan shawl yang sesuai sebagai persediaan menghadapi musim sejuk ekstrim yang akan bermula Disember. Setiausaha Pertubuhan Peduli Insan Malaysia Muhammad Basil Isyaruddin berkata, bagi pelaksanaan kempen Container for Syria 2.0, pihaknya mendapat kerjasama Exco Agama Islam, pengguna dan industri halal negeri Selangor serta pembabitan beberapa NGO kemanusiaan lain bagi menzahirkan solidariti kepada saudara seagama. Kami buat kerjasama ni kali kedua untuk menghantar pakaian musim sejuk kepada rakyat Syria yang berada di Lubnan. Jadi fokus kita kepada musim sejuk kerana barang dan keperluan musim sejuk ni agak mahal seperti mana kita tahu. Jadi ini akan meringankan sedikitlah kos perbelanjaan yang kami buat terutamanya pada musim sejuk lah, dengan penyediaan yang kami buat daripada Malaysia. Jadi untuk dana yang lain musim sejuk juga kami perlukan untuk menampung kekurangan yang tidak dapat kita hantarkan daripada Malaysia seperti kasut, jaket-jaket tebal yang sesuai apabila terkena salji dan juga air hujan. Selain kelengkapan musim sejuk,
Pihaknya juga memerlukan sumbangan dana bagi menampung kos operasi kontena berjumlah kira-kira RM50,000 bagi setiap kontena yang akan dihantar ke Lubnan. Sementara itu, antara keperluan yang paling kritikal adalah bahan bakar untuk memanaskan kemah mereka. Keadaan mereka yang sangat naif di sana, tidur dalam kemah, kesejukan, serba kekurangan. Sebenarnya apatah lagi kami ni yang di sini ni sebenarnya kita rasa sebenarnya kita bantu ni pun tak seberapa sebenarnya. Tetapi mungkinlah kita ni boleh jadi wasilah untuk menyampaikan amanat-amanat penting ini untuk disampaikan kepada semua rakan-rakan kita yang ada di Malaysia ni untuk bantu mereka di sana. Dan itulah sebenarnya sedikit sumbangan yang kami mampu buat. Sebelum ini, anggota Nasyid Intim Abdul Rahim Osman yang pernah mengikuti misi kemanusiaan bersama Peduli Insan ke Syria awal tahun ini dan menyaksikan sendiri keperitan hidup mereka. Sumbangan pakaian sejuk untuk kempen kontena for Syria boleh diserahkan sehingga esok di Kompleks Perumahan Exco Kerajaan Negeri Selangor atau menyandarkan sumbangan ke akaun CIMB Pertubuhan Peduli Insan Malaysia seperti tertera. Di Indonesia, seorang maut manakala puluhan cedera selepas gempa bumi melanda Kepulauan Sumatera pagi tadi. Dan menurut pemantau Geologi Amerika Syarikat USGS, bencana itu berpusat pada kedalaman 13 km sekitar jam 2.30 pagi waktu tempatan dan berlaku kira-kira 40 km dari bandar Sibolga di Sumatera Utara. Jurucakap Agensi Mitigasi Bencana Wilayah maklumkan seorang lelaki berusia 50-an maut kesan serangan jantung akibat gempa bumi itu. Katanya pihak berkuasa masih mengumpul maklumat berhubung kerosakan yang dialami termasuk tiang elektrik dan menara telekomunikasi yang tumbang akibat bencana terbabit. Sementara itu, Agensi Meteorologi dan Geofizik Indonesia BMKG merekodkan lebih 50 gempa susulan dan menasihatkan penduduk berwaspada dengan gempa susulan dan berlindung di tempat yang selamat. Indonesia sebelum ini kerap dilanda gempa bumi kerana kedudukan di atas lingkaran api Pasifik di mana plat tektonik bertembung. Seorang kanak-kanak yang juga penghuni pusat penginapan pelarian kecemasan di Clare Abbey Island ditemui dengan 70 kesan tikaman dan lebih membingungkan, ibunya yang terbaring sebelahnya ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun itu kini masih bertarung nyawa walaupun sudah menjalani pembedahan manakala ibunya dilaporkan kritikal dan sedang dirawat di hospital. Polis akan menyoal siasat wanita itu apabila dia disahkan sihat serta menyoal penghuni dan jiran di kawasan itu untuk membantu siasatan. Seorang pegawai perhubungan keluarga juga dilantik untuk membantu keluarga kanak-kanak itu manakala Clare Civil Defence membantu penghuni lain di pusat itu. Kanak-kanak yang ditemukan pada Selasa dalam sebuah bilik di pusat itu mengalami beberapa kesan tikaman di leher dan badannya. Lokasi kejadian itu digunakan untuk menempatkan sekumpulan warga Ukraine yang melarikan diri akibat perang dicetuskan Rusia pimpinan Vladimir Putin. Di Brazil, 2 penunggang motosikal terjatuh ke dalam lubang di sebuah stesen minyak selepas melakukan rompakan di Alambari baru-baru ini. Dan kejadian berlaku selepas lelaki yang mengendalikan motosikal tersebut tidak nampak lubang di stesen minyak tersebut. Lubang itu sebenarnya digunakan untuk mekanik menukarkan minyak pelincir dan kerja-kerja membaiki kenderaan. Perompak tersebut kemudian bangun dan menunggang motosikal yang sama untuk melarikan diri dan sebelum terjatuh ke dalam lubang, mereka baru merompak kedai stesen minyak tersebut dengan bersenjatakan pistol. Dan menurut polis tentera, mereka jatuh sekali lagi ke dalam sebuah parit ketika melarikan diri dan dapat ditangkap lebih 14 km dari bandar tersebut. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.